Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang masih lagi mengizinkan kita hidup hingga ke saat ini, masih lagi mengekalkan kita dalam iman, masih lagi Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan Allah memilih kita untuk melalui proses tarbiyah yang intensif, proses pembinaan iman dan takwa kita di dalam bulan Ramadan yang sangat berkat ini. Kita telah melalui Ramadan ini untuk kali keduanya dalam suasana diancam oleh wabak COVID-19 ini. Jadi kita perlu sebagai hamba berkeyakinan bahawa tidak ada sesuatu pun yang Allah cipta dan tidak ada sesuatu yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, melainkan atas kebijaksanaannya dan rahmahnya. Allah mencipta segala-galanya. Allah menetap segala-galanya atas rahmah, luasnya rahmah Allah SWT. Dan kita perlu berkeyakinan dengan perkara ni, insyaAllah. Jadi untuk klip terakhir sesi tazkirah Ramadan ini, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang ikhlas, yang bersungguh melalui tarbiyah Islamiah ini, untuk kita merenung satu perkara, iaitu memelihara istiqamah setelah Ramadan. Ramadan yang mulia dan yang penuh keberkatan ini hampir meninggalkan kita. Hanya tinggal 2 hari kita bersama dengan tetamu yang istimewa yang Allah kirimkan. Yang Allah kirimkan untuk membantu kita melalui proses yang intensif untuk membawa kita mendaki menuju pemantapan iman dan menuju stesen takwa, agar kita di hujungnya nanti, terutama sekali di hujung hidup kita, kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang muttaqin. Para salafus saleh pada detik-detik Ramadan meninggalkan mereka merasa sedih kerana tetamu istimewa ini telah menemani kita dan telah membantu kita melalui langkah-langkah ataupun proses-proses membina hubungan dengan Allah SWT, membina hubungan kita dengan akhirat, membina rasa takut kepada Allah SWT akan ancamannya, dan menyemarakkan perasaan kita berhajat kepada syurga Allah SWT. Kita telah melalui proses pembinaan iman dan takwa
Di siang harinya kita berpuasa dan menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita. Pada malamnya pula kita mendirikan solat tarawih. Kita mendirikan solat taubat. Kita mendirikan solat tahajud. Kita menghidupkan malam kita. Kita kurangkan tidur kita. Kita mendatangi Al-Quran. Kita membacanya. Kita merenungnya. Dan ada di kalangan kita yang melalui kursus-kursus tadabbur Al-Quran, sama ada secara live ataupun rekaman dekat YouTube, yang sangat-sangat membantu kita untuk membina hubungan kita dengan Allah SWT melalui Al-Quran, melalui firman Allah SWT. Kita juga meringankan hati kita, melembutkan hati kita, mengeluarkan zakat fitrah, dan lebih daripada itu, kita mengeluarkan infak kepada pelbagai golongan dan organisasi yang menguruskan bantuan kepada saudara-saudara Muslim kita dan juga yang bukan Muslim di seluruh dunia. Dan ada di kalangan kita juga dalam keadaan kesukaran, berjaya beriktikaf di masjid dan di surau. Kita tidak mahu melalui proses yang intensif ini berhenti apabila Ramadan meninggalkan kita. Kita ingin menjadi hamba Allah yang sangat-sangat tahu nilai dekat dengan Allah. Nilai menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat, yang mampu mencintai Allah dan mengharapkan cinta Allah SWT. Kita perlu membina diri kita, membina momentum agar kita menjadi hamba Allah yang taat sepanjang masa kerana Allah SWT. Bukan sekadar di dalam Ramadan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dia kata, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kita tidak mahu hanya menjadi ahli ibadat sepanjang musim Ramadan sahaja. Bagaimana kita nak memelihara momentum Ramadan ini? Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan bersungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk kerana mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh adalah mereka yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah sepanjang masa dalam setahun penuh. Semoga Allah memelihara kita daripada menjadi hamba yang lalai, hamba yang buruk disebutkan ini. Kalau kita tak dapat lakukan semua ibadat-ibadat yang telah Allah tetapkan dalam Ramadan itu, janganlah kita tinggalkan sebahagian besarnya. Kita mampu insya-Allah. Dan kata-kata Imam Bishr bin Al-Haris ini dipetik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Ma'arif. Untuk membantu kita mengekalkan atau membina momentum kita dalam usaha mendaki menuju stesen taqwa ini, kita perlu ingat kepada ayat Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya
lagi maha terpuji. Kita perlu ingat dan perlu yakin bahawa setiap ketika kita memerlukan Allah, kita memerlukan rezeki daripada Allah yang tidak ada selainnya, kita perlu perlindungan, kita meyakini bahawa Allah sentiasa memelihara kita, Allah sentiasa menjaga kita, dan kita perlu penjagaan dan pemeliharaan ini. Kita sangat perlu pada Allah SWT untuk kekal sebagai hamba Dia, untuk kekal beribadat kepadanya. Kita perlu memelihara rasa ingin dekat dengan Allah melalui ibadat-ibadat yang telah Allah syariatkan. Ibn Qayyim al-Jawziyah telah menyebut bahawa di antara tanda diterimanya amal kebaikan seseorang itu adalah bila hamba itu meneruskan dengan amal kebaikan yang lain. Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita telah berjaya melalui Ramadan kita ni, kita lihatlah setelah Ramadan, adakah akan berlaku kemerosotan yang teruk. Kita berhenti melakukan ibadat-ibadat yang telah kita lakukan dalam itu, ataupun kita masih mampu, masih mengekalkan. Kalau kita tak mampu lagi berlari kencang, kita boleh jogging, kita masih boleh berjalan. Sebab itu disebutkan, berlarilah menuju Allah SWT. Kalau kamu tak mampu berlari, berjalanlah. Kalau kamu tak mampu berjalan, merangkaklah. Tapi janganlah sekali-kali kamu berhenti dan berpatah balik. Jangan sampai kita tinggalkan aktiviti-aktiviti perhambaan yang telah kita lakukan dalam Ramadan ini. Kita patut usaha untuk memperbanyakkannya. Sebenarnya tidak memerlukan banyak perubahan dalam hidup kita. Kita perlu membaca Quran, mungkin kita tidak khatam setiap bulan selepas ni, tetapi kita perlu mendisiplinkan. Ramadan mendidik kita untuk istiqamah, untuk disiplin, untuk kita sentiasa ingat kita memerlukan Allah, kita memerlukan pahala Allah, kita memerlukan hati yang baik. Kita perlu sentiasa merawat hati kita. Kita perlu meneruskan penterbiahan diri kita, yang dikatakan tarbiyah zatiyah. Kita perlu melalui proses tarbiyah bersama mereka yang mampu mendidik kita. Bagaimana kita boleh memperolehi istiqamah dalam bulan-bulan ini? Jadi apa makna istiqamah itu? Istiqamah itu adalah meniti jalan yang lurus tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita kekal dengan komitmen kita dan disiplin kita. Dan kita lalui, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan, tetapi sebulan kita mampu bangun awal sebelum subuh. Sempat untuk kita melakukan solat-solat yang menjadi pendorong ataupun pencetus hubungan yang akrab, yang boleh menimbulkan rasa cinta kita pada Allah SWT. Kita mampu untuk mendisiplinkan diri kita membaca 2-3 muka surat, 5 muka surat sehari. Kita kena mampu untuk infak walaupun sedikit, secara berterusan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi telah mengatakan bahawa istiqamah ni adalah melazimi ketaatan pada Allah. Kita teruskan. Kerana melalui proses tarbiyah Ramadan ini, kita telah melalui proses meluruskan hati,
mengikhlaskan hati, memperhambakan diri pada Allah, melakukan ibadat hanya pada Allah SWT. Jadi momentum ikhlas ini perlu kita teruskan, insya-Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali telah mengatakan bahawa pokok utama istiqamah adalah keistiqamahan hati di atas tauhid. Sehingga bila hati istiqamah di atas ma'rifat Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, menginginkan, mengharapkan dan berdoa kepadanya dan berpaling dari berselainnya, maka seluruh anggota dan tubuh kita akan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Jadi semoga Allah SWT mengampunkan dosa kita. Semoga Allah meningkatkan iman dan mengurniakan takwa kepada kita. Semoga Allah kurniakan kepada kita keistiqamahan hati. Hati yang istiqamah dalam pengabdian kita pada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu dengan tetamu yang khas ini, Ramadan, di tahun yang akan datang, insyaAllah. Bagi siapa yang mengikuti siri tazkirah ini, saya memohon ampun pada Allah SWT dan mohon maaf kepada anda semua. Jazakumullah khairan katsira kerana sudi menonton tazkirah ini, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bertemu di siri-siri yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.